Saya akan membentangkan punca keruntuhan moral yang pertama, iaitu pengaruh media massa. Seperti yang kita ketahui, media massa ini satu medium yang sangat meluas dan mengandungi pelbagai perkara. Kemudahan terhadap semua itu hanya perlu dengan satu klik di hujung jari. Demikian itu, bahan-bahan negatif sangat mudah untuk diakses, terutamanya oleh golongan remaja seperti bahan pornografi dan sebagainya. Tidakkah kita seharusnya sedar semua ini akan merosakkan bangsa? Namun masih ramai ibu bapa dan para guru yang tidak mengendahkan perkara ini dan tidak memberi penekanan, sedangkan hal ini punca kemerosotan akhlak umat Islam. Tentunya tidak salah penggunaan internet, namun ia perlu diterhadkan. Jadi ibu bapa sangat memainkan peranan bagi menangani masalah ini. Sebagai contohnya, menghadkan penggunaan wifi atau internet untuk kegunaan harian anaknya dan memantau aktiviti serta aplikasi yang mereka layari. Idea ini amat efektif bagi memastikan anak mereka tidak melayari laman web yang tidak sepatutnya dan sekaligus dapat menjadikan anak mereka lebih berdisiplin. Di samping itu, hubungan kekeluargaan juga merupakan faktor yang dapat dikaitkan dengan keruntuhan moral. Anak perlu diberi kasih sayang yang adil dan sama rata. Jangan disebabkan setiap anak mempunyai kelebihan masing-masing, ibu bapa lebih memberi perhatian kepada seorang sahaja yang lebih berkebolehan. Disebabkan hal beginilah anak mula mencari sumber lain untuk mendapatkan kasih sayang. Sebagai contohnya dengan bercinta. Dari punca bercinta inilah mereka mula bergaul bebas sehingga tidak dapat membezakan sama ada ia melanggar perintah agama ataupun tidak. Mereka akan berfikir asalkan mereka mendapat kasih sayang mencukupi oleh seseorang. Oleh itu, ibu bapa perlu menitik beratkan perkara ini dan meluangkan lebih masa bersama keluarga agar anak tidak merasa lebih terbeban kerana ketidakadilan ibu bapa dalam melayan anak sendiri. Perbincangan kita seterusnya ialah berkaitan dengan pergaulan bebas yang melanda umat Islam, terutamanya remaja. Hal ini dapat kita lihat di setiap shopping mall, pasti adanya sekumpulan remaja dalam lingkungan umur 13 hingga 18 tahun yang berjalan bebas dengan berlainan jantina. Dari situ saja kita dapat lihat betapa lalainya peranan ibu bapa dengan membenarkan anak mereka keluar dengan berlawanan jantina atas alasan berkawan. Apabila mereka berjalan berlainan jantina, ia pasti akan menimbulkan fitnah di mata masyarakat. Jadi ibu bapa sangat penting untuk menjalankan tanggungjawab mereka, iaitu dengan memantau dengan siapa mereka berkawan atau keluar, menekankan aspek agama dalam diri anak mereka sebelum keluar rumah dan mengingati anak untuk menjaga kelakuan dan tutur kata. Selain itu, masalah keruntuhan moral boleh berpunca daripada sikap individualistik. Individualistik bermaksud sikap yang mementingkan diri sendiri berbanding memikirkan hal orang lain. Bagi golongan ini, mereka merasa diri mereka lebih utama dan sangat penting berbanding orang lain, dan mereka juga beranggap bahawa apa yang harus mereka dapatkan adalah untuk demi kepuasan diri sendiri, walhal hal itu adalah sepatutnya menjadi hak milik orang lain. Sebagai contoh, sikap individualistik ini boleh jadikan situasi seperti orang terdekat kita, mereka dalam keadaan kesusahan, dan kita sebagai orang terdekat sepatutnya kita membantu mengikut kemampuan diri sendiri. Tapi apa yang dilakukan oleh golongan-golongan sikap individualistik ini ialah mereka hanya melihat dan membiarkan orang yang terdekat ini terus berasa dalam kesusahan tanpa memberi bantuan. Dan antara cara untuk mengatasi masalah ini ialah mereka harus bergaul dengan orang ramai. Ini kerana berpunca juga sikap individualistik ini, mereka berasa diri mereka dalam keadaan yang tidak memikirkan orang sekeliling dan suka dalam bersendirian. Selain itu, mereka harus mempelajari untuk memahami perasaan orang lain. Ini adalah kerana apabila kita memahami perasaan seseorang, kita akan boleh meletakkan diri kita di dalam situasi orang tersebut. Seperti jika mereka dalam kesusahan, kita dapat
merasa juga kesusahan orang itu dan ingin memberi pertolongan. Keruntuhan akhlak seseorang, terutamanya remaja, boleh berpunca daripada pengaruh rakan sebaya. Sebab dikatakan sedemikian adalah kerana rakan sebaya mudah mempengaruhi pemikiran rakannya yang lain. Sebagai contoh, mereka memaksa untuk mencuba benda baharu seperti merokok pada mulanya. Jika ditolak, mereka akan terus mengajak dan terus memaksa sehingga rakannya setuju untuk melakukan hal tersebut. Memanglah pada awalnya hanya mengajak untuk merokok, tetapi adakah kemungkinan perkara yang lebih buruk daripada merokok boleh berlaku, seperti mengambil bahan terlarang seperti dadah? Dan cara untuk mengatasi masalah ini ialah ibu bapa harus memainkan peranan dengan menggalakkan untuk berkomunikasi bersama anak-anak. Dengan cara ini, ia dapat merapatkan hubungan dan memudahkan untuk berhubung dengan keluarga. Anak-anak juga boleh merasa selesa dan selamat untuk bercakap jika dia merasa terganggu dengan rakan-rakan yang mengajak untuk melakukan sesuatu yang di luar kebiasaannya dan tidak disukai olehnya. Antara cara lain pula, ibu bapa harus mempraktikkan kepada anak-anak untuk katakan tidak pada ajakan orang lain yang boleh menjurus ke arah keburukan pada diri mereka sendiri. Tindakan ini adalah sebagai tanda anak-anak dapat mengawal diri daripada terpengaruh dengan rakan sebaya. Masalah yang seterusnya ialah masalah pengguguran janin. Pengguguran janin adalah bermaksud menggugurkan kandungan yang belum cukup usia dan pada masa yang tertentu untuk dilahirkan. Hal ini berpunca daripada pergaulan bebas antara lelaki dan juga perempuan. Mereka melakukan maksiat tanpa ikatan yang sah dan akhirnya wanita itu mengandung dan ingin menggugurkan bagi menutup perbuatan tidak baik mereka itu. Mereka tidak mengawal nafsu mereka dan akhirnya terjerumus ke arah tersebut dan terjadilah kes-kes seperti pengguguran janin. Dan cara untuk mengatasi masalah ini ialah ibu bapa harus memainkan peranan terutamanya dalam memantau anak-anak, terutamanya kepada anak perempuan. Hal ini kerana anak perempuan adalah maruah keluarga dan jika maruah keluarga itu tercalar, semua orang akan memandang serong terhadap keluarga itu sendiri. Ibu bapa harus mengambil berat tentang dengan siapa anak mereka berkawan, dengan ke mana perginya mereka, dan mengawal segala benda yang boleh mengelakkan mereka daripada terjerumus ke arah tersebut. Dalam hal ini, dalam melakukan sesuatu perkara, kita harus memfikirkan apa akibat yang akan ditanggung selepas kita melakukan hal tersebut. Maruah keluarga juga haruslah dijaga dengan baik seperti kita menjaga maruah kita sendiri. Faktor yang seterusnya adalah rasuah. Rasuah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan tujuan yang tertentu. Rasuah ada beberapa jenis bentuk seperti wang, hadiah, upah, jawatan dan sebagainya. Rasuah boleh terjadi dalam di mana-mana organisasi. Solusi bagi aktiviti rasuah ini adalah dengan melaporkan kepada SPRM iaitu Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. Masyarakat kini tidak perlu takut untuk memberikan maklumat kepada SPRM kerana setiap maklumat yang diberikan adalah sulit dan rahsia. Jadi, kita dapat membendung kegiatan rasuah ini supaya kehidupan masyarakat lebih adil. Faktor lain ialah kurang didikan agama dan nilai-nilai murni. Kesibukan ibu bapa yang bekerja menyebabkan anak-anak kurang mendapat perhatian dan jagaan daripada ibu bapa mereka. Hal ini menyebabkan anak-anak akan lebih terbuka dengan keadaan sekeliling yang negatif. Ceteknya, ilmu agama ibu bapa juga merupakan punca utama anak-anak kurang didikan agama dan nilai-nilai murni mereka. Hal ini menyebabkan anak-anak tiada ilmu agama asas yang kukuh di dalam diri sehingga mereka dewasa nanti. Selain itu, cara anak-anak dibesarkan juga penting kerana melentur buluh biarlah dari rebunya. Jika anak-anak dibesarkan dengan cara yang kasar, anak-anak akan membesar dengan menjadi kasar dan tiada adab sehingga mereka dewasa kelak.
Solusi bagi masalah ini ialah ibu bapa perlu mendidik anak tentang agama sejak mereka kecil lagi. Hal ini demikian kerana anak-anak yang dibesarkan dengan agama tidak sama dengan anak-anak yang dibesarkan dengan tiada ilmu agama. Jika ibu bapa tiada ilmu agama yang kukuh, ibu bapa perlu menambah dan memperbaiki diri mereka dengan ilmu agama supaya mereka boleh mewujudkan keluarga yang sakinah dan harmoni. Faktor yang terakhir ialah kemiskinan yang melanda, bankrupt ataupun muflis. Muflis terjadi disebabkan oleh tiada kemampuan seseorang untuk melunaskan hutang mereka. Hal ini menyebabkan mereka berupaya untuk meminjam kepada orang yang tidak berlesen seperti ahlong. Hal ini menyebabkan mereka akan membahayakan lagi ahli keluarga mereka kerana ahlong akan mencari orang untuk membayar hutang mereka. Kemiskinan yang melanda menyebabkan orang akan berputus asa dengan harapan mereka tanpa berusaha sedaya upaya untuk mengubah nasib mereka menjadi lebih baik. Hal ini menyebabkan mereka berpotensi untuk membunuh diri dan melakukan perkara-perkara yang mampu mencederakan diri mereka. Solusi bagi masalah ini ialah kita perlu mendekatkan lagi diri kita kepada Allah. Kita perlu menjaga solat, menjaga ngaji kita, memperbaiki lagi solat kita, memperbaiki ngaji kita supaya kita boleh mendapat kenikmatan dalam beribadah dan khusyuk dalam solat. Jadi Allah akan memberi petunjuk yang terbaik untuk hamba-hambanya. Jadi janganlah kita berputus asa dengan harapan Allah. Percayalah yang Allah akan sentiasa dengan kita, mendengar setiap luahan kita dan akan membantu kita.